Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Hari ini kita bersama dengan Dr. Afidah Yusof, iaitu seorang pakar pakar maternal fetal medicine daripada hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. HESAS lah. Jangan confuse pula. Kisah. HESAS dengan HOSHAS dengan HESAS. Ha. So Dr. Afidah ni seorang pakar yang telah berkhidmat dalam obstetrik dan gynecology sejak tahun 2011 lah. Meaning tahun ni dah masuk berapa belas tahun doktor? Sudah 13 tahun So hampir 13 tahun dah sebagai Dr. pakar. Yes. Sebagai pakar 13 tahun dan Dr. Afidah Mhm. sambung belajar masa tahun 2015 ya 2015, untuk betul. kepakaran di Taipei tak silap saya. Di apa, Lingko, Taiwan. Oh, Taiwan. Lingko bandar lain lah, bukan Taipei. Okey okey. Ha. Huruf T dah betul dah. Ya. Okey okey. So hari ni kita akan dengarkan daripada Dr. Hafidah lah pengalaman-pengalaman Dr. Hafidah berdepan dengan tragedi-tragedi yang melibatkan ibu-ibu yang hamil lah. Jadi sempena hari ini sebenarnya kita punya ceramah ini bukan ceramah lah, lebih kepada interaktif cerita bercerita uh, untuk sempena hari perancangan kehamilan sedunia atau World Contraceptive Day. Uh, saya share slide ni lah supaya mudah sikit untuk kita apa orang panggil kita hadam apa yang Dr. Hafidah nak cerita kat kita lah. Okay. So sebenarnya hari ni lebih kepada storytelling lah, sebab selalu orang mengadu, komplain, kata doktor jarang cerita ataupun kongsi pengalaman dia. Jadi bila tak kongsi, kita para petugas perubatan pun kadang-kadang macam shock sendiri je lah, sebab kita tak tahu apa sebenarnya yang bermain dalam fikiran pesakit kita dan juga waris lah. Jadi kenapa saya pilih tajuk ini, ada dua sebab lah. Sebab biasanya bila hari perancang keluarga ataupun World Contraception Day, selalu orang akan cerita tentang apa contraception ataupun perancang keluarga yang ada. Biasanya kita tunjuk yang baru lah, yang paling terkini. Kemudian kita kongsi cara macam mana nak guna, apa kesan-kesan sampingan, apa nak buat kalau fail lah, gagal. Jadi hari ni kita ubah sikit tajuk, walaupun bercerita masih tentang merancang kehamilan, tapi lebih kepada tujuan kenapa perancangan keluarga ataupun menggunakan perancang keluarga tu penting. Dan dia terlalu penting sampai dia boleh juga menyelamatkan nyawa manusia lah. Jadi kes yang saya share ni sebenarnya kes yang saya tengok sendiri. Saya adalah salah seorang satu panel untuk Confidential Inquiry of Maternal Death Malaysia lah, peringkat kebangsaan, sejak 2 tahun yang lepas lah. Jadi ada beberapa pakar yang akan dipilih lah secara berkala. Kita ambil giliran, kita akan pergi ke tempat lah yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan, dan kami akan bincang semua kes kematian yang berlaku dalam Malaysia pada 3 tahun lah. Setiap 3 tahun kita discuss, kita bincang, dan kita akan tulis report. Jadi saya nak share sebab kalau kita tak share, maka kes-kes yang kami bincang ni akan hanya disebarkan di antara doktor-doktor aja. Sedangkan saya rasa kita dah kena berubah ke arah paradigma yang baru, bila pesakit sendiri menjadi pemaju. Dia sendiri own, dia mengambil tahu dan menentukan ke arah mana tahap kesihatan dia sendiri. Jadi ini kita rasa kita ubah sikit lah. So now kita cerita pasal kenapa penting ada perancang keluarga. So antaranya ialah untuk mengelakkan tragedi yang tak diundang, iaitu kematian ibu. Okay, next slide. Okay, so saya share satu tragedi pertama. Nama bukan sebenar, kisah sebenar lah. So ini berlaku dalam tahun lepas bila saya baru pindah ke Sungai Petani. Pesakit ini ataupun arwah inilah, dia masih muda. Dia dah lama menghadapi penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang kronik lah. So sejak dalam 5 tahun tu memang tahap dia dah agak tinggi.
jika dia ada komplikasi penyakit buah pinggang kronik akibat kencing manis. Tapi pada masa yang sama dalam follow up itu, salah satu buah pinggang yang beliau dalam saringan dia buat scan dan dia nampak ada pertumbuhan lah, dan mereka melakukan pembedahan dan dia telah didapati sebagai jenis barah buah pinggang. So selepas dalam masa yang sama dia juga telah berkahwin. Okay, disebabkan kesihatan dia agak tidak baik, maka mereka sebenarnya tak terfikir pun dah nak mengandung ataupun nak memulakan keluarga lah. Jadi macam mana kisahnya? Kisahnya ialah selepas dia melakukan pembedahan itu, dia sebenarnya telah dijadualkan untuk melakukan scan seluruh badan lah untuk mengesan sama ada barah kat tempat lain. Dan semasa itu, setiap kali kita buat CT scan lah, maka doktor akan tanya bila tarikh akhir period lah. Jadi bila dia tengok rupanya dia dah 5 bulan dia period dia tak datang. Period ni memang tak irregular lah, tak teratur. Dan dia telah didapati mengandung. Jadi bila dah mengandung dan kandungan pun dah hampir 5 bulan, maka dia waktu yang agak kritikal sebab kami kena berbincang dengan pesakit, dengan suami, dengan para doktor yang akan menjaga daripada masa hadapan kalau dia meneruskan kehamilan lah. Jadi bila dah membuat secara terperinci perbincangan, walaupun kami telah mencadangkan supaya dia menggugurkan kandungan, tapi keluarga dan pesakit ni dia tak maulah, dia tak setuju. Antara sebab dia tak setuju ialah kerana sebab dia dah tak sihat lama kan. Jadi bila dia mengandung, dia rasa ini adalah satu miracle lah untuk dia. Dengan keadaan kesihatan yang teruk pun dia masih boleh mengandung. Dan ahli keluarga pula kata bagilah dia peluang untuk rasa macam mana nak mengandung. Walaupun kita bagi tahu worst case scenario dia mungkin akan mengalami kerosakan buah pinggang yang teruk sehingga boleh menyebabkan sebab dia tinggal satu je kan buah pinggang dia, boleh menyebabkan dia terpaksa cuci buah pinggang secara berterusan. Even ada disebut juga boleh menyebabkan komplikasi akibat proses cuci darah itu, tapi mereka masih memilih untuk meneruskan kandungan. Kami juga beritahu juga dekat dia sebabkan dia tak sihat. Jadi bila tak sihat, ibu tak sihat, anak mungkin susah nak membesar dan boleh juga terjadi kematian dalam kandungan lah. Jadi ni agak susah lah bila dah mengandung, memang kita agak susah nak mencadangkan untuk menggugurkan kandungan. Lebih-lebih lagi bila dah 5 bulan. Sebab bila 5 bulan dia dah terbentuk sempurna anggota dia, bayi tu kadang-kadang ibu pun dah mula rasa pergerakan anak. Dan proses kalau nak menggugurkan pun dia tak mudah. Kadang-kadang dia ambil masa yang lama dan boleh juga dapat komplikasi proses itu sendiri. Jadi sebenarnya bila dah mengandung memang susah lah. Next. So bila dia meneruskan nak bercadang nak meneruskan kandungan, berlaku jugalah beberapa episod yang salah faham menyebabkan dia tak nak cuci darah. Jadi kita jadi lambat cuci darah. Lepas tu dia mengalami jangkitan sewaktu proses dialisis dan akhirnya dia meninggal dunia. Jadi walaupun ahli keluarga dapat terima, waris dia dapat terima, tapi dalam keadaan ini satu cara ataupun mungkin the only cara yang hanya cara merancang keluarga saja yang mungkin dapat menyelamatkan nyawa dia lah. Sebenarnya ibu yang dalam rawatan dialisis tapi yang dah stabil dia sebenarnya boleh mengandung lah, tapi dengan syarat dia kena jumpa dulu doktor dan doktor buah pinggang untuk merancang apakah rawatan sewaktu kehamilan dia. Saya ada satu pesakit yang sekarang sedang mengandung lebih kurang dalam 3 bulan dan dia sebenarnya pergi dulu ke klinik pre-pregnancy ataupun penjagaan pra-kehamilan. Dan kami telah bincang dengan dia panjang lebar apa nak buat bila mengandung nanti sebab dia akan lebih kerap mencuci darah. Jadi bila kita plan macam ni, kita harap
dia punya kesan dia ataupun tak ada komplikasi satu, lalu kedua ialah kita dapat melahirkan anak yang sihat dan cukup bulan lah, ya. Jadi ini ada tragedi pertama lah. Okay, ini pula saya share juga tragedi yang kedua. Ini juga pesakit saya, tapi bukan di Sungai Petani lah. Ini di tempat saya kerja sebelum ni, di Hospital Kuala Lumpur. So pesakit ni bukan nama sebenar. Sebenarnya saya ingat umur dia lebih muda lah daripada itu. So dia baru berkahwin, dan lepas tahun dia baru berkahwin, dan dia telah mengandung 5 bulan lah semasa membuat pemeriksaan doktor, telah mengenali penyakit kencing manis. Jadi dia tak pernah tahu dia ada kencing manis lah. So ramai sebenarnya ibu-ibu yang bila mengandung baru tahu ada kencing manis. Jadi kita buat satu ujian darah HbA1c yang kita boleh tahu tahap kawalan gula dalam masa 3 bulan yang lepas lah, dan dia berada di paras yang tinggi. Jadi kalau paras yang tinggi macam ni, kalau dah 5 bulan susahlah, sebab kita tak tahu sama ada dia ni kencing manis sebelum mengandung ke ataupun waktu mengandung, sebab dia ada 5 bulan. Jadi 3 bulan tu masih berada dalam waktu mengandung. Walau macam mana pun kita masih membuat pemeriksaan ultrasound, detail scan. So detail scan ni adalah satu pemeriksaan scan yang kita buat secara ikut format lah, mana kita tengok daripada semua organ-organ ni, daripada kepala sampai ke kaki lah, dan kita tengok juga kemungkinan apakah komplikasi yang boleh berkaitan dengan ibu yang ada kencing manis tak terkawal lah. Antaranya saya share kat sini lah, kencing manis kalau tak terkawal, ibu boleh dapat anak dia mengalami kecacatan lah, antaranya jantung lah, jantung berlubang ataupun struktur jantung yang tidak normal. Dia juga boleh ada masalah tulang belakang yang tak sempurna, pendek lah, dan komplikasi lain seperti anak besar, air ketuban banyak. So ibu ini malangnya waktu 8 bulan air ketuban menjadi banyak lah, dan walaupun kawalan gula dia, sebab kebanyakan buat kawalan gula 2 minggu sekali, nampak normal je lah terkawal. Tapi air ketuban banyak, dan bayi tu telah meninggal dunia dalam kandungan. So bila air ketuban tu banyak, kadang-kadang boleh terbelit tali pusat lah, mungkin lah. Saya tak tahu kenapa anak tu meninggal, sebab detail scan normal kan. Jadi kita tawarkan postmortem, bedah siasat kepada bayi, dan bukan mudah nak buat bedah siasat pada bayi yang baru lahir ni bila dia meninggal. Tapi seperti biasalah, kebanyakan ibu menolak lah, dan ibu ni juga telah menolak. Lepas itu dia telah diberi kira konsultasi lah dalam pre-pregnancy clinic. So kita buat selepas dia bersalin, kita cadangkan dia ambil dulu perancang keluarga secara intrauterine device. Selepas tu kita kawal gula dia, lebih kurang dalam setahun lebih kawal gula telah menjadi lebih baik. Dia telah diberi rawatan secara insulin lah, dan dia bercadang untuk mengandung lagi lah. Dan bila mengandung, Ayu ni dia senang, bila you nak mengandung, kita cabut je, sebab dia tak ada hormon. Jadi ibu tu kemudian mengandung, dan setelah itu cukup bulan dia telah melahirkan bayi yang sihat, normal, secara paksa lah, labor induction. So ini adalah satu contoh faedah penggunaan contraception ataupun perancang keluarga bila kita gunanya dalam keadaan yang betul lah, dan memberi faedah kepada pesakit. Okay. So next saya nak cerita sikit lah mengenai apa itu penjagaan prakehamilan. So sebenarnya program kesihatan ni dah lama ada dalam Kementerian Kesihatan, tapi dia tak berapa popular. So kita mula tawarkan sejak tahun 2003 lagi. Tapi pada tahun 2019 dia telah dijadikan polisi untuk klinik kesihatan luar ataupun klinik kesihatan lah. Dan kita ada target group lah, kita beri pada bukan ibu, wanita. Kita target pada wanita. Maksudnya ada yang dah kahwin, ada yang belum kahwin. Dan kita juga beri peluang kepada wanita ataupun pasangan untuk tampil ke klinik untuk kita beri nasihat, panduan dan kaunseling pada wanita berisiko tinggi lah,
So tujuannya ialah apa? Tujuannya ialah kita nak kontrol penyakit dia supaya, dan kita tangguhkan kehamilan dia supaya bila dah sihat, apa dah okey, tahap yang kita nak, dia kena spesifik target lah, kena target yang jelas, dan kemudian baru ibu mengandung lah. Kita tak nak unplanned, bukan unwanted lah, sorry, unplanned pregnancy. Kita tak nak kehamilan yang tidak dirancang. Okay. So sebenarnya masyarakat kita bila cakap pasal merancang ni, dia jadi susah sikit sebab kita bukan budaya lagi merancang dalam apa-apa keadaan pun, bukan kesihatan sajalah, dalam apa-apa kesihatan pun. Tetapi saya percaya generasi muda mungkin lebih baiklah dari segi perancangan ni kan, perancangan kewangan. So sekarang kita tengok kesihatan itu jugalah satu seolah-olah mata wang yang penting juga, maksudnya satu financial gain sebab bila kita ada ilmu kesihatan, kita boleh elak komplikasi yang teruk, dan pada masa sama kita boleh mengelakkan juga kos-kos yang tinggi akibat penjagaan kesihatan. So kesihatan tu sebenarnya adalah satu aset yang penting untuk siapa-siapa, termasuk wanita ke lelaki ke, semua sama. Semua tu adalah aset kita lah. Dan sebenarnya mengandung ni, bila mengandung ni, kalau semua orang tahu, ialah kos yang paling tinggi lah. Di kerajaan mungkinlah tak rasa kan, tapi kalau bersalin di swasta, kos perawatan kehamilan dan bersalin ni antara kos-kos yang tinggi dan tidak termasuk dalam insurans yang kita ambil. So yang ni saya share analisa data yang terbaru. Saya sebelum publish lagi lah. So dalam 2018 ke 2020 ni saya adalah salah satu panel. So top 4 kematian ibu adalah, yang pertama penyakit perubatan, apa-apa penyakit perubatan kronik lah. Dan yang kedua ialah bleeding, postpartum hemorrhage ataupun pendahan perut selepas kelahiran. Yang ketiga adalah penyakit darah tinggi semasa mengandung. Dan yang keempat ialah mengandung di luar rahim lah. Jadi untuk nombor 1 tu, penyakit perubatan keluarga, penyakit perubatan kronik tu, yang tu kita boleh elakkan kalau kita ambil perancang keluarga yang betul lah dan yang berkesan. Dan daripada kajian juga sebelum ni, hampir separuh daripada kes kematian ibu adalah disebabkan tidak mengamal sebarang kaedah merancang keluarga lah. Okay. Next, ini dia punya slide lah, nak menunjukkan apa yang saya sebut tadi tu lah. Saya sebut top 4 je, ni adalah top 6 lah. So associated medical condition, itu top lah, yang atas sekali. Dan lebih 3/4 daripada ni adalah sebenarnya penyakit jantung lah. So ada penyakit jantung yang memang ibu dah ada sakit jantung, ada penyakit jantung yang hanya baru dikesan sewaktu mengandung, dan ada juga penyakit jantung yang baru terjadi sewaktu mengandung lah. Maksudnya dia acquired during pregnancy pun ada jugalah. So kalau kita boleh target reduce masalah jantung dengan secara merancang keluarga pun, kita dah boleh kurangkan kematian ibu ni lah, kadar kematian ibu. So yang tadi tu, dia masuk dalam darah tinggi sebab bila dia buah pinggang, dia boleh dapat darah tinggi juga. Tapi sebenarnya tu lebih kepada kita, yang patient yang nombor 1 tu, kita masukkan jantung juga sebab komplikasi dia bukan jangkitan aja, dia juga ada cardiac arrest masa dia dimasukkan catheter untuk dialysis tu, dia ada cardiac arrest. So dia komplikasi macam jantung jugalah. Okay, next. Okay. Jadi macam mana kita nak dapatkan customer, kita sebut customer lah, untuk PPC ni, sebab dia tak sakit. Orang yang datang pre-pregnancy clinic ni, dia orang tak sakit. Kebanyakan mereka tak sakit. Kita nak orang tak sakit datang jumpa kita lah. Jadi antara caranya ialah kita target, kita sasarkan pesakit-pesakit ataupun wanita yang memang dah under follow up dengan doktor di klinik. Sama ada klinik pesakit luar, sekarang dah tak banyak pesakit luar, ataupun klinik pakar lah di hospital lah. Jadi mana-mana yang under follow up medical, MOPD, kita buat saringan dekat sana, dan kemudian kita tawarkan counselling. Jadi untuk elakkan ibu ataupun wanita datang 2-3 kali ke appointment, kita even buat ad hoc. Maksudnya saringan dilakukan di klinik pesakit luar,
Dan hari yang sama juga kita terus tengok mereka. Terus buat, dia ada checklist yang kita buat lah. So cara lain ialah sewaktu saringan perkahwinan lah. So sekarang banyak negeri yang buat saringan kesihatan sebelum berkahwin. Yang ketiga ialah perkhidmatan jagaan ibu dan anak. Maksudnya waktu selepas kelahiran. So ibu dan anak KKIA dia ada appointment kan, bila uh, uh, first 6 month tu dia ada appointment untuk ambil vaksin. Masa tu pun kita target juga untuk PPC ibu lah, kalau kita ada sejarah pesakit lah. Klinik komuniti, kem kesihatan, NGO dan klinik swasta. So sebenarnya kita haraplah satu hari nanti pesakit datang secara sukarela, self-referral. So self-referral ni benda yang agak luar biasa sebenarnya dalam perkhidmatan kesihatan, terutamanya di kerajaan lah. Sebab kebanyakannya kena dirujuk kan. Tapi untuk PPC ni kita memang nak self-referral. Okay. So siapa kumpulan sasaran ni, target umur kita yang kita letak lah. Dia asalkan ada kemampuan untuk mengandung, maksudnya dia masih ada tak melakukan pembedahan yang terpaksa dibuang rahim, ataupun dia tak cacat ke anggota reproduktif dia, maka mereka dianggap berkemampuan mengandung, maka kita terima seawal umur 15 tahun akhirnya ke sebelum umur 50 lah, 49 lah. Dan wanita ini yang ada penyakit perubatan kronik ataupun penyakit keturunan, ada sejarah kandungan dahulu dengan kecacaran jentik pun boleh, sebab kita nak buat saringan sebelum dia mengandung lagi. Dan kandungan yang terdahulu dengan ada baby dia ada cacat akibat ibu punya penyakit pun kita boleh rujukkan. Ni antaranya lah. Tapi yang lampu kuning tu yang kita nak yang paling ramai lah. Sebab yang bawah tu kita tak boleh nak elak, kita hanya boleh buat counselling aja. Dan kita boleh check parents untuk risiko berulang kembali lah. So apa kita buat di klinik ni? Banyak lah sebenarnya. Dan dia sebenarnya tak semesti buat semua, kita buat sesuai dengan individu tu lah. So kena ambil sejarah lah. So kenapa vaksin? Saya sebut sikit kenapa vaksin. Sebab ada penyakit-penyakit yang kalau ibu tu mengandung, dia boleh menyebabkan jangkitan ataupun komplikasi pada bayi dalam kandungan. So antaranya rubella lah, hepatitis B dan rubella. Kita memang galakkan ibu ambil vaksin sebelum mengandung. Tapi macam tetanus kita boleh ambil waktu mengandung. Rubella tak boleh, kena ambil sebelum mengandung. Lagi satu chickenpox. So, kalau ibu tak pernah dapat chickenpox ataupun tak tahu, boleh sebenarnya buat saringan, ambil darah, tengok dia ada antibody tak. Kalau dia dah ada antibody, kemungkinan besar dia dah pernah ada dulu dapat chickenpox, jadi dia sebenarnya dah immune lah. So ini kita buat sebelum mengandung lah, rubella dan chickenpox. Sebab kalau dah mengandung dan terdedah pada jangkitan, dan apa yang kita boleh buat adalah kita hanya boleh kesan lah sama ada komplikasi ke tak. Untuk chickenpox kalau you ada, kita boleh bagi ubat lah untuk mencegah. Kita boleh bagi kita panggil ubat untuk mencegah jangkitan yang acute masa tu. Tapi rubella tak ada. Jadi ini yang kita boleh tawarkan kepada wanita-wanita ini. So kita tengok juga sejarah perubatan keluarga ataupun secara genetik macam Down syndrome, thalassemia. So ada keadaan yang kita boleh bantu dengan kaedah perubatan. So ini banyak sebenarnya. Genetik saja pun dah banyak kita boleh tawarkan. Yang lain lebih kepada nutrisi secara amna. Anemia antara penyakit yang agak banyak dalam masyarakat kita. Obesity, kurang berat badan pun ada. Dan jenis-jenis pekerjaan yang mungkin menyebabkan dia terdedah kepada risiko-risiko kesihatan sebab mengandung. Jadi disebut radiasi pun mungkin terdedah pada risiko kesihatan. Biasanya orang yang kerja di hospital untuk makmal, yang tabiat merokok, ambil dadan, alkohol, semua ni boleh menyebabkan kesan ataupun komplikasi sewaktu mengandung. Yang sekarang yang lebih hot sekarang ialah kesihatan mental lah. Sebab kesihatan mental ni bila mengandung dan juga the first 1 or 2 years lepas kelahiran, sebenarnya wanita itu terdedah kepada penyakit-penyakit kesihatan mental yang mungkin serius lah.
So mungkin pernah dengar tentang postnatal depression. Jadi kita nak buat saringan supaya kita boleh plan, kita boleh rancang kalau dia mengandung kita nak buat apa. Okay? Termasuklah juga isu-isu sosial lah. Sebab ada wanita yang meninggal dunia sewaktu mengandung akibat domestic violence. So yang ini walaupun sebenarnya bukanlah sebahagian daripada rawatan kesihatan, tapi kita bantu. Kita bantu dari segi dengan mengesan dan kita tawarkan bantuan-bantuan macam Jabatan Kebajikan Masyarakat, rumah perlindungan untuk membantu wanita-wanita yang mungkin ada masalah domestic violence. Ada kes-kes yang macam ni. Dan dalam rawatan pesakit sendiri pun ada. Okay? Dan yang akhir sekali baru cerita pasal apa nak contraception nak ambil lah. Apa yang dia suka, apa yang dia tak nak, komplikasi apa yang dia tak berapa nak suka, mungkin dah sebelum ni dah pernah pakai tak nak ke, kita cuba rancang yang pesakit nak, yang dia suka. Sebab kalau doktor bagi yang diorang tak nak, kemungkinan besar dia akan tak ambil lah. Dan lagi satu, kena bagi tahu juga kalau ambil perancangan keluarga ni, bila dia nak plan nak mengandung balik. Salah satu kesilapan ataupun failure ataupun kegagalan rawatan prakahwinan ni lah bila doktor dia bagi je contraception tapi tak ada usaha pun untuk mengawal penyakit. Dia continue je, sambung je. Tak bagi tahu bila nak berhenti, tak tanya pun pesakit tu ataupun wanita tu nak mengandung balik bila. Jadi bila berjadi macam ni, dia dah hilang kepercayaan dari pesakit dan doktor, dan kemungkinan besar pesakit akan pergi tak datang appointment ataupun dia terus berhenti ambil contraception dan akan dapat unplanned pregnancy lah. Sebab tu dia special sikit prakahwinan ni sebab dia kena ada trust lah. So yang lain ialah ini yang kita buat, kita kena tengok secara spesifik penyakit apa. Secara amnya kita nak tengok apa kesan penyakit tu kepada kalau dia hamil pada kandungan lah. Dan apa kesan kandungan pula, kalau dia mengandung, apa kesan mengandung tu pada penyakit dia. Contohnya lah, kalau penyakit darah tinggi dan dia mengandung, so darah tinggi, waktu mengandung dia akan terdedah kepada komplikasi penyakit yang special waktu mengandung saja, iaitu preeclampsia. Jadi kita boleh bagi ubat untuk pencegahan, dia panggil preeclampsia prophylaxis seawal 3 bulan untuk mengurangkan risiko. Jadi kita kena plan semua ni supaya ibu bila dia mengandung aja dia dah tahu dah dia nak buat apa. Dan kalau ibu tu darah tinggi, dia ada makan ubat, ada beberapa ubat darah tinggi yang tak sesuai nak teruskan waktu mengandung. Jadi kita bagi tahu awal ubat mana yang mungkin nak kena stop, tapi kita bagi tahu kena jumpa doktor dululah, jangan stop sendiri. Banyaklah penyakit-penyakit lain yang kita boleh bagi contoh lah macam mana nak menggunakan kaedah-kaedah penjagaan prakahwinan ni lah. Jadi yang kalau keadaan yang genetik dia lebih spesifik lah, penyakit genetik apa lah, biasanya kita akan rujuk kepada pakar genetik untuk kaunseling. Dan kalau memang ada risiko untuk berulang lagi, kita akan buat saringan ibu bapa tu, supaya kita boleh dapat tahulah berapa risiko untuk dia dapat balik. Dan yang ini bergantung pada penyakit genetik itu, ada yang kita buat saringan waktu kehamilan, dan kalau ada dan kejahatan itu adalah kejahatan yang teruk atau menyebabkan kematian, ada yang kita offer termination of pregnancy lah. Tapi dia bergantung, macam thalassemia dia ada lebih banyak lagi pilihan rawatan dia, bukan termination je lah, bukan pengukuran saja. Yang selalu orang dengar ialah folic acid lah. Folic acid ni semua orang dengar. Nanti semua orang pun memang kita suruh ambil folic acid 3 bulan. Tapi ada ibu-ibu yang spesifik yang ada penyakit yang kita minta dia ambil high dose yang lebih tinggi. Contohnya pesakit wanita yang obese dan juga yang ada masalah penyakit sawan dan ambil ubat yang menyebabkan folic acid dia rendah dalam badan, yang tu kita suruh dia ambil high dose. So dia lebih spesifik, dia tak boleh umum. Dia setiap pesakit dia special lah. So yang ni dia ada sebut pasal WHO Medical Eligibility Criteria ni. Sebenarnya WHO ada menawarkan satu jadual lah ubat-ubat contraception atau pembacaan keluarga yang sesuai dengan penyakit-penyakit kronik. So dia buat dalam bentuk carta bulat
Yang ni boleh download juga dalam bentuk app, nanti saya tunjuk lah selepas ini. Okay, yang lain lebih very general, apa ni, counselling gaya hidup sihat, dia nanti semua orang dengar lah benda yang sama lah. Okay. Okay, ni nak tunjuk dia punya checklist lah. Yang ni sebenarnya format di klinik kesihatan keluarga lah. So sekarang kami di Kementerian Kesihatan ada um, ada dua cara ibu wanita boleh dapat PPC. Satu di klinik kesihatan, ni klinik kesihatan punya lah, dan ada satu lagi ialah di hospital. So di hospital dia lebih khusus, lebih spesifik. Dia orang dia lain lah. Yang ni yang secara am lah. Checklist, dan checklist ni biasanya kita akan letak dalam buku ibu. Jadi kalau dia dah penyakit dia dah optima, kita tulis ya. Dan kalau dia ingin nak mengandung, kita tulis ya. Dan kalau dia sesuai untuk hamil, kita ya, dan tak ada masalah lah. Dan nak merancang keluarga tu terpulang kepada dia lah. Sebab kalau dia nak mengandung, dia boleh sebab dia dah sihat. Tapi kalau yang belum sihat, kita akan tulis tidak sesuai untuk hamil, maka dia akan tulis itu disarankan mengambil perancang keluarga. Untuk penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kematian ibu, kadang-kadang kita bagi kontrasepsi ni seawal selepas kehamilan itu sendiri. Ada. Kita bagi implan dalam badan supaya ibu boleh plan ubat yang tidak mengganggu penyusuan ibu, boleh ambil seawal selepas kehamilan lagi untuk merancang lah. So ni nak tunjukkan kita sebenarnya boleh download sendiri ya apps ni. Tapi tak tahulah penyakit apa kan yang tu. Yang tu kena doktor lah. Tapi nak menunjukkan mudahnya maklumat tu ada, dan dia ada cadangkan lah ubat-ubat apa yang sesuai, yang priority lah, dia letak 1, 2, 3 sesuai dengan penyakit-penyakit yang ada dekat dalam apps tu lah. Dia ada banyak, so boleh tengok. Ini open to everyone, siapa-siapa pun boleh download. Okay, next. Jadi itu aja dah. So sangat simple lah sehari ni sebenarnya. So lebih kepada nak sharing lah. Saya berharap ada yang boleh share jugalah dalam grup ini daripada audience, pengalaman-pengalaman mereka sendiri, ataupun nak bertanya soalan lah. So kalau nak cerita, ada banyak cerita lagi tu, baru 2 cerita lah. Yang itu kematian, ada juga yang pertama tu kematian, yang kedua tu sebenarnya lebih kepada faedah lah, tak ada kematian pun. Okay. Okay, daripada terima kasih banyak. Sebenarnya bila fikir-fikir balik macam, yelah kita dalam masyarakat Malaysia ni, apa orang panggil, especially yang baru kahwin ni, perancangan kehamilan tu is very alien tau. Dia macam semua orang akan, lepas kahwin ni cepat-cepat dah dapat anak. Tapi tak memikirkan dia punya consequences dari kesihatan, financial stability, mental stability of the couple. Sebab baru-baru kahwin ni, yelah kita pun baru nak kenal husband kita semua kan. Lepas tu dah kita mengandung. Actually, to me lah, saya nak share pengalaman sebagai we initially plan to be pregnant. Masa tu saya houseman. So we initially plan to be pregnant towards the end of the housemanship. Nama pun plan kan, tapi plan sendiri. Itulah dia, plan sendiri tu. Yes, we use barrier. Tapi masa tu ada one episode nak jadi cerita, Alhamdulillah subur. So awal-awal houseman tu pun dah terpregnant. Jadi it's not easy lah, betul, sebagai orang. Lepas tu dah sepanjang pregnancy tu, masa saya mengandung pun, saya punya anak lahir, ketuban tak cukup, tinggal satu, literally tinggal satu. Lepas tu bila bersalin, budaknya 2 kilo je, masuk pula jaundice tinggi. So I understand where you are at. It doesn't have to be masa tu kena kat mak, dia mungkin kena kat anak pula lepas tu. So betul lah, ini pengalaman saya sendiri sebagai masa anak pertama. Tapi anak kedua, ketiga onwards, we are more bersedia. Kita more prepared. So macam anak kedua tu 2 tahun kemudian, anak ketiga 5 tahun kemudian. So kita lebih prepare tau, mental, physical, financial, kesihatan. In fact sebelum bersalin mengandung anak nombor 3 pun, saya pergi gym. Saya cakap dengan saya punya instructor gym tu, get me ready for pregnancy. Itu memang ayat saya. So masa tu dah makin tua kan. So kita taklah mengah masa mengandung tu. So betul lah macam doktor cakap tu. Okay, we have a question here by Sunta Ampan.
Untuk remaja hamil, boleh ke terus bagi kontraseptif sebaik saja bersalin atau tunggu postnatal sebulan? Ni soalan dia remaja Okey. hamil. Okey. Perkataan dekat situ yang trigger ialah remaja lah. So remaja ni uh, below, kalau bawah 18 sebenarnya ialah dia kanak-kanak definisi dia segi apa ni akta perlindungan kanak-kanak dan wanita bawah 18 tahun adalah kanak-kanak. Jadi 18 ke 19 tu masih remaja lagi lah, still teenage, tapi dia umur yang dibenarkan untuk berkahwin dan juga memulakan keluarga lah, 18 and above. So remaja hamil, kalau walaupun is legal marriage but still remaja, dia masih ada dedah kepada komplikasi waktu kehamilan ya. Antaranya risiko berat badan tak naik, ataupun anak kecil growth restriction, pembesaran terbantut pada bayi untuk kanak-kanak ini. Saya gunakan kanak-kanak bawah 18 tahun mengandung. Jadi kita tak galakkanlah untuk mengandung. Yang lebih risau ialah remaja yang unplanned pregnancy. Maksudnya dia tidak berniat untuk mengandung. Dari segi undang-undang, sebenarnya adalah satu kesalahan jenayah lah untuk kanak-kanak bawah 18 mengandung, terutama yang bawah 16 tahun sebab this is a bit controversial lah, sebab dari segi undang-undang kita memang bawah 18 tu kanak-kanak, tapi ada negara yang menganggap 16 ke 18 adalah umur yang remaja dibenarkan ataupun kita anggap layak lah untuk memilih untuk memulakan hubungan seks. So guna perkataan dekat sini. Jadi ada kes yang 16 ke 18 kalau tak dipaksa dia tak dianggap rogol. Tapi bawah 16 tahun, sama ada sama suka ataupun tidak, ia adalah sebenarnya adalah satu kes rogol lah. Kita panggil statutory rape lah. Okay, so sebab kanak-kanak dia boleh di apa ni di bukan train lah, dia boleh perkataan yang orang guna tu, yang dia boleh di molden kan, dia groom ya untuk apa ni terdedah kepada aktiviti seperti inilah. Jadi bukan hanya daripada segi kesihatan, masalah daripada segi mental, psikologi also tak bagus lah. Jadi bila dia dah hamil tu, dia kena dilihat ataupun di assess, dia tengok daripada keseluruhan lah, daripada fizikal dan juga psikologi dia. So untuk darah tinggi waktu mengandung, saya cuba nak cerita pada orang awam tentang penyakit preeklamsia ni. Preeklamsia ni dia tak ada penyakit darah tinggi khusus waktu mengandung. Maksudnya kalau tak mengandung tak boleh dapat preeklamsia. Dan dia bukan macam darah tinggi yang selalu kita tengok pada orang yang tua tu, tak, dia lain. Dia boleh berlaku pada extreme age. Maksudnya wanita yang terlalu muda, teenage lah, ataupun wanita yang advance, umur dia lebih 35 tahun, lebih 40 tahun, berisiko untuk dapat preeklamsia. So remaja juga terdedah pada risiko inilah. Jadi misal kata dia dah mengandung dan kandungan itu adalah kandungan yang unplanned, biasanya memang kita cadangkan untuk merancang lah, contraception lah. So contraception pula kena pilih yang sesuai, sebab remaja dia ada limiting factor, ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan mungkin tak sesuai, macam implan mungkin tak sesuai untuk jangka masa panjang. Kebanyakannya garis panduan mencadangkan device lah, intrauterine device lah untuk remaja. Tapi kita kena tengok juga secara keseluruhan lah. Dan kalau remaja bawah umur, memang kita kena libatkan waris ataupun ahli keluarga lah. Dari segi undang-undang, waris perubatan bawah 16 tahun sebenarnya adalah ibu bapa, bukan suami. Tu yang jadi konflik tu kalau remaja tu dah berkahwin. So biasa kita bincang dengan suami jugalah, dan kita bagi tahu apa kaedah yang sesuai. So dia case by case, dia tak boleh pukul rata. Tak kisahlah remaja ke dewasa ke, kalau perlu contraception untuk kesihatan, doktor akan tawarkan. Ni bukan untuk personal interest, tak. Ni lebih kepada, di sini lebih untuk
health benefit untuk tujuan perancangan demi kesihatan. Ya, kita bagi. Ha? Harap jawab soalan lah. Okey, Sunta Ampan harap dapat jawab soalan tu. Kalau still Hmm. rasa tak clear, boleh tanyalah. Ada Mhm. satu lagi soalan daripada Khadijah Hanafiah. Dia Hmm. kata, saya rasa ini berkait dengan kes tragedi 2 tadilah. Dia kata Hmm. kalau level HbA1c dah normal, Hmm. Hmm. sebelum ni dah paras tinggi, sebelum ni diparas tinggi. Maksudnya hari tu dia tinggi, sekarang dah Hmm. normal. Selamat Hmm. ke untuk mengandung? Ataupun Selamat. sebab masih ada risiko, sebab dia pernah ada history tinggi ni? Boleh. Kalau dah normal, maksudnya kawalan kencing manis tu terkawal lah. Cuma waktu mengandung HbA1c ni kadang-kadang tak tepat. Okay, sebab HB tu ialah kataan hemoglobin tu ialah daripada satu bahan dalam sel darah merah. So HbA1c ialah, senang nak cakap, ialah ada satu bahagian dekat sel darah merah tu gula, glycolate, dia gula melekat kat situ. Jadi waktu mengandung kadang-kadang darah kita jadi anemia kan, rendah sebab faktor hormon. Maka sebab tu kadang-kadang HbA1c waktu mengandung tak tepat lah. Sebab tu kita nak tengok juga selepas kelahiran, nak tengok pastikan sekurang-kurangnya apa-apa penyakit kronik, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum mengandung dia mesti berada di tahap yang normal ataupun expected lah. Sebab tu kita ada target khusus. Setiap penyakit ada target-target yang spesifik, khusus untuk penyakit tersebut. Dia tak sama. Setiap penyakit dia ada target dia. So kalau kencing manis macam ni, kalau penyakit buah pinggang macam ni, kalau penyakit buah pinggang ibu yang dialisis ada yang datang untuk nak mengandung, ada target dia lebih khusus. Dan kita tak tengok target waktu dari segi kesihatan saja, kita tengok juga faktor-faktor luaran macam tahap kefahaman pasangan tentang penyakit dia. So adakah dia faham penyakit dia macam mana dan dia sanggup untuk membuat perubahan-perubahan kalau perlukan, follow up mungkin lebih kerap waktu mengandung, dia sanggup ke tidak. Kemampuan sosioekonomik pun kita tengok jugalah. So kalau ibu tu jenis yang selalu tak nak dengar doktor punya cakap, dia nak ikut plan dia sendiri aja, mungkin tak berapa sesuai lah untuk program-program macam ni. Sebab tu kita nak yang betul-betul committed, terutamanya kalau memang sikit kronik lah. Tapi kami masih nak wanita datang walaupun banyak masalah masyarakat yang kurang kepercayaan kepada petugas kesihatan, tapi kita masih galakkan, the door still open for everyone lah. Sebab kesannya sebenarnya adalah nyawa dan bukan satu, nyawa dua, ibu dan anak dalam kandungan. Okay, follow up question dia kata kalau pesakit tu dia dah ada follow up kat PC klinik, boleh tak kita refer ke pre-care melalui klinik yang kita refer? Sekejap, apa soalan ni? Macam mana? Sekejap, Yang tiba confused. makin yang baca aku confused. Sekejap, Puan Hadijah boleh tolong be more elaborate tak dengan soalan Puan? Sementara tu saya tanya soalan lain dekat doktor. Remember tragedy 2, dia datang-datang je HbA1c dah 12 plus kan? Kalau macam tu, macam mana kita nak sarankan nak check DM sebelum pregnancy tu sendiri? Macam mana nak cakap? Adakah kita ada saranan yang orang yang, apa orang panggil? I mean, it's good for people to check Sebelum before mengandung lah. kan? Ya. Cuma Saya suka sangat soalan ni. how do we do that? I really love this question. Okay. Kita tengok Malaysian setting lah. So kalau dekat Malaysia ni kita ada saringan kesihatan umum. Maksudnya bukan annual check up lah. Kalau dekat luar negara yang ada national insurance yang diberikan untuk semua orang tu lah, dia wajib untuk buat saringan kesihatan setiap tahun lah. Tapi kita punya Kementerian Kesihatan, kita offer saringan kesihatan pada warga yang berumur yang umur 35 tahun ke atas lah. Sistem saringan secara percuma kita offer pada mereka lah, yang di Klinik Kesihatan. Tapi kalau tengok kem-kem kesihatan yang buat free kat luar tu, dia open to everyone lah. Itulah saringan kesihatan tu yang dia cek gula, cek darah tinggi. Jadi untuk kencing manis ni, walaupun kita target 35 tahun ke atas, tapi yang bolos tu ialah sebab kita tengok trend wanita-wanita yang
muda pun dah mula ada kencing manis yang teruk sebelum mengandung lah. So dalam garis panduan kita cadangkan lah ibu wanita-wanita yang family ada history of diabetes, terutamanya ahli keluarga dia ataupun parents dia umur muda lagi dah dapat kencing manis. Yang ni kita galakkan buat awal. Mungkin awal sebelum 30 lagi dah boleh buat lah check up kencing manis lah. Yang kedua ialah ibu yang dulu waktu mengandung ada kencing manis berisiko tinggi untuk dapat kencing manis selepas mengandung. Yang ini kita cadangkan annual follow up, ada dalam garis panduan. Ini pun tak apa tak kadang-kadang ada tempat yang tak mampu nak screen semua. Jadi kita harap ibu yang tahu boleh tampil untuk check up lah, ataupun buat pemeriksaan di klinik swasta atau di luar pun boleh setahun sekali. So ini kaedah-kaedah yang boleh kita harap boleh saring sebelum mengandung lah. Sebab kencing manis sebelum mengandung kalau tak terkawal kesan memang lebih kepada bayi dalam kandungan berbanding penyakit-penyakit kronik yang lain. Saya daripada pengalaman lah, selama bekerja ni, kalau kita sebut pasal penyakit kronik yang ibu boleh meninggal lah, ibu tak kisah pun. Dia kata, apa, saya tak kisah, saya sanggup meninggal untuk anak. Tapi bila you cakap je anak mungkin cacat ataupun anak meninggal dengan perut, dia lebih berhati-hati, lebih risau. Sebab dia tak nak dia mengandung dia sia-sia, mengandung tapi anak cacat, mengandung tapi anak meninggal dalam perut. Itu the trend lah. Mungkin faktor-faktor drama-drama TV juga kot yang menyumbangkan banyak ibu atau wanita berfikir macam ni. Dan lagi satu, kalau boleh kita nak pasangan pun ambil berat sama juga kesihatan isteri-isteri mereka lah untuk wanita-wanita ini ya. Sebab dia sama penting lah. Dia sama penting. Okay, saya rasa like what you said lah. Sebab kita punya macam syarikat-syarikat, even dalam KKM sendiri pun biasanya dalam age group 35 ke atas baru kita tangkap. So it's sebenarnya a lot about the patient. So kalau dia rasa, sebenarnya I rasa kan banyak orang dia takut tau. Because kalau you check, kalau you tak check, you tak ada penyakit. Kalau you check, you may ada penyakit. So it's a on denial punya Ya, ya, ya. because once you tahu you ada penyakit, it's a different ball game dah. You Ya, dah ya. jaga, you kena ni, you tak boleh buat tu, you tak boleh ni. It feels Betul. constricting. Tapi Ya. people fail to understand that bila you tangkap penyakit at the earlier stage, then the likelihood of you nak kena makan ubat lagi banyak, nak kena komplikasi yang Betul. lebih besar adalah lower Betul. berbanding dengan bila you jumpa benda tu dah teruk. Sama lah macam you ada barang, katakan you ada mesin basuh. Mula-mula dia ada bunyi sikit-sikit, you macam buat tak reti sampai dia bunyi gedegang. Lepas tu benda yang patut repair RM30 dah jadi apa, dah kena beli mesin basuh. Betul. Macam tu lah. Yalah, that's the best example lah. Macam mana kita nak fahamkan orang ramai yang sebenarnya dengan kaedah merancang ataupun menyaring kesihatan ni, kita boleh kurangkan kos yang banyak. Sebab memanglah komplikasi sebenarnya mungkin tak banyak lah yang berlaku yang teruk kan. Sebab tu ramai yang ambil ringan. Tapi bila berjadi, dan baru orang yang dah pernah dapat komplikasi teruk, dia akan lebih berhati-hati pada masa hadapan lah. Sebab dia dah kena kan. Tapi Ya, kalau betul. boleh, kita nak belajar lah daripada pengalaman orang kan, supaya kita boleh kurangkan risiko dalam kehidupan kita juga. Ni bukan pregnancy je, anything lah. Ini ilmu kesihatan sebenarnya kita Dan boleh satu guna. lagi, macam diabetes, hypertension, dyslipidemia, these are silent ones tau. You macam sampai you complicated, baru you tahu you ada penyakit. Otherwise you tak tahu Betul. unless you check. So yeah, macam itulah tadi. I think kita kena lebih aktif lah kot. Kita sebagai Advocating kan. yes, doktor push is one thing, tapi how much we can push. Jadi kita nak I see woman is actually duta kesihatan dalam keluarga dia. Saya tengok wanita adalah duta kesihatan dalam keluarga. Sebab dia bukan je jaga diri dia. Sebab bila dia mengandung, dia automatik dia memang the best lah dia jaga diri dia. Kalau dia penyakit pun dia ikut nasihat semua lengkap. Sebab dia nak anak dia sihat, dia nak sihat. Dan bila dia dah lahirkan anak nanti, dia akan jadi advocate for anak-anak dia pula. Kan? Dan benda tu berterusan. Dan automatically husband pun akan ikut sekali lah juga. Takkan isteri je nak sihat kan? Husband pun mesti nak sihat juga. So I think dengan target woman ni, dia banyak faedah yang kita boleh capai dalam konteks masyarakat secara umum lah.
I very agree with when you say advocator in the family tu, because sebenarnya Hmm. when you educate one lady, you advocate the whole Hmm. family tau, because mak Exactly. yang akan sediakan makanan, generally speaking lah, I mean ada je Hmm. bapak yang ni, tapi mak yang akan sediakan makanan, dia yang akan fikir diet for the family, family punya Hmm. apa orang panggil, everything lah. So bila wanita dalam family tu terpelajar pasal hal-hal Hmm. macam ni, insyaAllah Hmm. dia boleh membawa kepada the rest of the family tu jadi sihat. Hmm. Nanti Berbalik. Yes. Puan Khadijah punya soalan ni nak bacakan balik. Macam tadi saya baca, bakal ibu boleh ke KK untuk dapatkan pre-care pregnancy program. Kalau misal kata pesakit tu memang dah ada follow up dengan klinik pakar, contohnya MOPD untuk penyakit beliau, lepas tu beliau ada plan untuk pregnant, boleh ke mendapatkan rujukan ke pre-pregnancy care melalui klinik pakar tersebut? Jawapannya bukan boleh. Mesti. 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 So maksudnya klinik pakar tu dah gagal lah untuk offer pre-pregnancy care pada dia. Sebab program ni kita baru buat balik secara besar-besaran dalam tahun ni lah. So setiap negeri dia ada dia punya program dia, macam-macam cara. Garis panduan dia sama, tapi dia cara dia nak iklankan aktivitas tu bermacam-macam cara lah. Macam kat Kedah kita orang ada poster kita letak dekat klinik. Jadi ibu tahu nampak poster, dia akan offer diri dia, ni kalau nak mengandung boleh pergi klinik, boleh ke doktor offer. Dan kalau di HESA kami ada checklist. Kita ada satu borang yang doktor di klinik pakar perubatan kena buat saringan pada semua ibu, atau bukan semua ibu, semua wanita yang datang ke klinik dia. Lepas tu tanya, nak ke tak nak pergi pre-pregnancy care klinik? Kalau nak, ada yang boleh pergi pada hari yang sama. Jadi memang saya alu-alukan lah dan galakkan Puan Khadijah, kalau berminat untuk dia ke ataupun kawan-kawan ke, keluarga ke, boleh buka mulut tanya kat doktor yang follow up tu. Cakap, saya dengar Dr. Hafidah sebut nama saya, no problem. Sebab saya salah satu daripada trainer also untuk program ni di peringkat Kementerian Kesihatan. Saya dengar ada program pre-pregnancy, boleh ke saya nak join atau tolong rujuk saya? So please do it. Bagi doktor tu terkejut sikit. Okay. Saya rasa ada kalanya pesakit sendiri macam segan nak cerita saya sebenarnya nak mengandung. Dia takut dia Yeah, kena judge tau. betul. Sebab Betul. macam dah lah makan ubat 4 jenis nak mengandung pula. Don't have that feeling. No. Yes. Sebab itu nak Ini tolong. tabu lah kot bila Yes. orang masih rasa tak shock lah bila kita sebut nak merancang keluarga. Biasalah kena judge dalam masyarakat kita. Oh, you ambil merancang keluarga, you kufur nikmat ke, tak syukur ke kan. Tapi kena faham, merancang keluarga ni hukumnya harus dibenarkan. Jadi kalau dia boleh menyelamatkan nyawa, dia boleh jatuh hukum wajib juga. Sebab saya bagi contoh lah. Contohnya kalau kita dalam banjir, banjir, lepas tu kita tunggu air dah naik paras pinggang, ada orang datang nak selamatkan, kita tak apa, kita nak doa berserah pada Tuhan lah. Kemudian tak nak juga pindah. Dan sampai dekat leher, kita pun tunggu jugalah. Ni ada orang cerita dululah dekat saya. Sampai kat leher tak nak juga, sebab saya ni memang tawakal ya Allah lah. Saya tak nak ambil perancang keluarga. Saya nak juga alami. Secara alami, merancang secara alami. Tapi ada penyakit lah. Dia ada penyakit tapi nak alami juga. Sampai kat leher, tak nak juga. Lepas tu dia tenggelam. Bila dia tenggelam, silap-silap bila ditanya, kenapa you tak selamatkan diri bila ada bantuan? Adakah betul kita tu sebenarnya berserah kepada Tuhan, ataupun sebenarnya kita memudaratkan diri kita, boleh tahap mungkin berdosa pula sebab tak ambil langkah-langkah untuk ke arah yang lebih baik lah untuk menyelamatkan diri ataupun kesihatan jugalah. Tapi pokoknya kena ada ilmu. Sebab contraception ni dia dalam masyarakat Muslim lah, mungkin dia a bit sensitif lah. Sebabnya dalam Islam memang dia sebut kalau merancang keluarga secara mutlak, maksudnya offer to all ni memang tak digalakkan.
Tapi individualized, terutamanya ibu ada penyakit ataupun atas sebab kesihatan, ialah dibenarkan malah digalakkan. Dan dia nak kena balance. Kata merancang keluarga dengan mengandung, kadar ibu yang mengandung. Sekarang tengah viral pasal tahap fertility, kesuburan ataupun berapa orang mengandung semakin turun over the year. Is one gonna balance? Yes, we want more people to pregnant so that we can build up the nation, but we want a healthy nation. Kita nak masyarakat yang sihat, ibu yang sihat lah. So harap ini dapat buka minda kita lah untuk menerima program prakehamilan dan juga rancang keluarga lah. Sebenarnya I would like to touch about your analogy naik sampan banjir tu. Sebenarnya kan ramai orang tak nampak the fact yang sampan-sampan yang datang tu ialah sebenarnya the answer to you you punya doa. Betul. So sampan tu sebenarnya ialah satu bentuk bantuan. Bila you tak ambil, kalau you tanya balik, ya Allah, kenapa tak hantar aku? Kenapa you tak selamatkan aku? Could have simply kiranya jawapannya Allah boleh bagi balik kat you. Yang sampan 3 hari bagi tu apa benda? Sebab benda tu bukan yang kita nak kan. Dia tak nak sampan, dia nak miraculously been take out from the water. So that way lah. So that understanding tu about miracles, cakap about bantuan yang telah Tuhan bagi kat kita. So doktor, nurse kat klinik kesihatan, program-program macam ni actually, and contraception itself tu actually is a form of bantuan yang telah diberi kat kita dalam bentuk teknologi dan dalam bentuk teknologi zaman sekarang. Kalau you hidup 100 tahun dulu, 200 tahun dulu, you don't have this. Betul lah tu. So yang penting ialah cara kita bertindak lah dengan benda yang maklumat kita dapat. Kita kena fikirlah adakah boleh ambil ataupun saya nak ambil, tapi jangan tutup pintu dulu, jangan terus tak nak dengar ataupun tak nak pergi pada konsultasi yang kita tawarkan lah. Ada soalan kat situ daripada Puan Sunta Ampan. Again, terima kasih, very nice. Untuk GDM mother, perlukah proceed untuk detail scan doktor walaupun dah ada previous history, walaupun tak ada history of previously abnormal babies. Dia kira selama katakan dia bersalin 2-3 kali pernah ada diabetes tapi semuanya normal baby. So kenakah ada detail scan, bukan scan biasa-biasa tu? Okay, mungkin saya nak terang sikit lah detail scan ni sebab scan memang ditawarkan di klinik kesihatan untuk semua orang, tapi detail scan dekat Malaysia ni kalau yang oleh pakar MFM macam saya, memang kita hanya beri kepada yang berisiko sajalah. Jadi kalau yang mana yang tidak berisiko, dia akan saringan saja. So sama ada saringan di klinik kesihatan ataupun saringan di klinik pakar ONG lah. Tapi GDM ni dia lain daripada DM. So GDM ni adalah gestational tu, maksudnya kencing manis waktu mengandung. Ibu ni dia tak pernah ada kencing manis waktu sebelum mengandung, tapi bila mengandung baru dia ada lah. Biasanya selepas 20 minggu lah kehamilan dia baru ada kencing manis. Jadi ibu-ibu macam ni biasanya dia tak ada risiko bayi tak normal sebab waktu tempoh kehamilan tu pendek aja. Kecacatan risiko memang rendah, tapi dia boleh dapat komplikasi kencing manis waktu mengandung. Contohnya bayi besar ataupun ektuban banyak yang saya sebut tadi. So yang berisiko tu ialah ibu yang memang dah ada kencing manis waktu mengandung, atau ibu yang tak pernah check up, tiba-tiba baru dikesan ada kencing manis waktu mengandung. Yang itu berisiko. Dia complicated sikit lah. Tapi sebenarnya semua ibu perlu DT scan lah. Perlu anomaly scan, saringan. Saringan kesihatan, scan untuk organ-organ tu memang semua ibu perlu ada sebab yang tak ada risiko pun boleh dapat lah bayi cacat sebenarnya. Sebab tu kita kena buat saringan semua. So yang ni dia tricky sikit lah sebab dia tak ditawarkan pada semua. Tapi banyak yang sekarang ada option untuk pergi dekat swasta jugalah. Yang dekat klinik kesihatan dia akan buat saringan saja. 5 bulan dia akan buat scan saringan saja, dan hospital pun ada buat saringan sajalah. Okay, ingat tak tadi one of your your slide tu ada sebut pasal kurang berat badan? Ya. Mana kat sini status nutrisi anemia kurang berat badan.
Hmm. Obesity pun tak boleh, kurang berat badan pun tak boleh. So Okay. kalau obesity tu very clear lah. Kalau kurang Hmm. berat badan tu, can you macam ni sikit tak? Kalau wanita yang dah pernah mengandung, dia mesti pernah tengok buku merah dia kan, antenatal book dia lah. So dia ada satu bahagian tu ditulis itu berat badan kurang daripada 45 kilo. Okay. So ini lebih kepada analisa risiko, risk assessment. Bila berat badan terlalu rendah ataupun low BMI lah, jadi kebanyakannya wanita ini adalah kurang nutrisi lah. Kita anggap kurang nutrisi lah. Sebab di negara barat sebenarnya kurang wanita-wanita yang low birth weight ni ada juga. Contohnya anorexia semua tu kan. Jadi mana yang kurang nutrisi, bila dia mengandung, kalau dia tak dapat kalori yang cukup, berat badan tak bertambah, ia adalah faktor akan menyumbang kepada komplikasi pada kandungan seperti pembesaran terbantut, kelahiran kurang matang ataupun bayi meninggal dalam perut. So dia adalah salah satu faktor. So yes, that's woman lah. Itu wanita lah. Dia tak boleh ekstrim lah. Terlalu lebih pun tak boleh, terlalu kurang pun tak boleh. Sama lah macam masalah menses lah, period. Tak datang pun masalah, datang banyak sangat pun masalah. Sama konsep lah. So kita nak sedang-sedang dan cantik-cantik saja. So it's not easy to be a woman lah. Sebab tu woman perlu dijaga, saya rasa. Penjagaan woman tu memang ada throughout the lifetime, memang ada. Sebab tu yang Peraha Kehamilan ni pun kita masuk salah satu dari program untuk penjagaan kesihatan wanita secara am. Walaupun dia sebenarnya lepas tu tak memilih untuk tak mengandung pun, tapi it's good to go for pre-pregnancy punya program lah, pada pendapat saya. Okay. So for now, ada soalan lagi daripada both platforms, Facebook Live dengan Ada daripada yang nak share ke nak cerita? share pengalaman ke, Tak pernah kisahlah, pergi tak dapat dielakkan atau pengalaman yang mengganggu emosi ke yang nak share, boleh share lah. Saya ada satu cerita lagi. okay, silakan. Salah satu pesakit saya ni muda lah, dalam early 20-an macam tu. Sama lah kencing manis, sebab dekat belah utara ni kencing manis antara penyakit yang prevalent lah, dan biasanya agak teruk lah, dengan komplikasi yang teruk lah. So dia tak tahu dia ada kencing manis. Waktu mengandung baru dapat tahu kencing manis. Dan sejak mengandung, sebab keadaan kesihatan dia agak teruk, komplikasi dia bukan dekat buah pinggang, lebih kepada mata. So dia ada kerosakan mata yang teruk sehingga dia perlu dibedah lah. Jadi buat rawatan, bukan dibedah, buat rawatan di klinik mata yang perlu laser tu sampai 4-5 kali lah. So dalam sejarah dekat situ tak banyak lah pesakit yang sampai kena laser banyak kali. Dan bila dah perlu laser banyak kali, so selalu satu kesan akhir kencing manis di mata ialah akan ada timbul salur darah yang tak normal di permukaan lapisan saraf retina yang mudah pecah. Waktu mengandung dia mudah pecah. Jadi diorang akan laser lah untuk bakar, senang cakap kan, bahasa mudah, bakar salur darah yang mudah pecah ni. Tapi kalau terlalu kerap di laser, dia boleh dapat komplikasi lain macam pendarahan dalam mata dan juga scarring. Jadi hingga dia diberikan pilihan untuk menggugurkan kandungan dia lah, sebab takut dia boleh buta. Okay? So wanita ni mula-mula dah nak setuju dah. Tapi bila dia rujuk pada saya letak je scan machine, start je probe scan dekat perut dia, tup-tup, ada 2 baby kat dalam. Kandungan pertama dan kehamilan kembar. Jadi you rasa dia nak gugurkan kandungan? Tak mungkin lah, impossible. So ni antara faktor yang saya faham lah perasaan wanita bila dia dalam keadaan macam tu, tak mudah dia nak mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan dia. Jadi dia terpaksa membuat keputusan yang agak susah dan agak berat. Tapi sebab kita buat counselling yang padat dan penuh lah, maksudnya kita go through all factors, dan saya bagi je jaminan kalau puan sanggup
dengar segala apa ni nasihat saya, dan setiap appointment ni tak tinggal, saya suruh masuk ward, you masuk ward, kita akan bantu sedaya mungkin. Dan alhamdulillah dia berjayalah melahirkan, agak awal lah dalam peramatan, tapi melahirkan anak yang sihat lah sehingga kini lah, 2 orang lah anak dia. Walaupun dia mengalami fasa-fasa yang agak agak kritikal jugalah waktu mengandung. Tu contoh-contoh macam mana perbincangan antara dua hala, doktor dan pesakit, kalau mencapai persetujuan yang baik, yang sebenarnya saya nampak banyak outcome yang baik. Of course ada benda yang kadang-kadang tak dapat dielakkan. Sebab kadang-kadang walau dengan terbaik rawatan pun boleh ada komplikasi. Tapi the trust must be there. Trust mesti ada. Ada, I remember this case tahun 2014 dulu masa I was working in klinik kesihatan lah. Before saya masuk radiology, I was in klinik kesihatan for about 1.5 years lah. So throughout that 1.5 years, 1 tahun saya memang jaga MCH, which is Mother and Child Clinic. Antenatal lah, memang saya punya main business. So I still remember this one patient, dia punya BP ni, tak tahulah, dia start dapat BP tinggi masa dia mengandung anak second rasa. So this time around dia mengandung anak fourth ke fifth. Yang anak sebelum tu was severely kecil, dia pun hampir sawan lah masa nak bersalin anak yang nombor sebelum tu. Pregnant sekali lagi, pun pregnant agak awal, I think tak lepas 2 tahun lagi dia pregnant again. And again sepatutnya ubat yang dia makan tu 4-5 jenis tau. Tapi dia jenis yang blur tau. Bila dia cakap dengan dia macam, aduh sakit jugalah. So we were trying so hard because dia macam nak faham tu kan. Tak berapa faham tau bila dia cakap. And then among the things that we did, kita orang ada kertas manila yang besar, buat jadual mana yang pukul berapa, tampal ubat kalau ubat sebenar tampal. Lepas tu suruh tampal kat dinding, anak sulung dia akan check dia makan ke tak, dia makan ke tak. Alhamdulillah anak sulung dia anak sulung muda lagi masa tu, baru 11 tahun. Tapi dia memang boleh harap. Nak compare dengan maknya, anak dia boleh harap. Husband dia selalu tak ada sebab husband dia pemandu lori yang jauh-jauh tu, yang sekali pergi tu pergi jauh-jauh, lepas tu balik 2-3 hari kemudian, 3 hari buat. Tapi eventually unfortunately baby tu meninggal juga dalam kandungan. By the time masa tu baru 24 minggu, tapi masa tu baru kita habis bersalin je dia baby 24 minggu, terus masuk ke IUCD. Lepas tu kita kata dia, jumpa kita orang nanti masuk IUCD terus. Lepas bersalin tu kita terus masuk IUCD. Jangan fikir dah, sebab dia tak boleh. Macam dia tu sendiri susah nak faham. macam nak loading tau. Sentence loading bila cakap dengan dia. So kita nak bagi tahu husband selalu tak ada. Terpaksalah anak je lah dia punya medium komunikasi yang paling berkesan. Tapi I understand lah, susah daripada dua-dua pihak. Pihak orang yang merawat dan pihak orang yang dirawat tersebut jugalah. Ada soalan lagi ni. Maaf nak tanya daripada Nur Hamidah binti Saleh. Normal reading for dextrostic for patient GDM tu macam mana ya? Okay, kalau you buka buku merah, ada tulis dekat situ. Dekat page pertama tu. Saya tak nak sebut kat sini, nanti orang ambil apa yang saya cakap tu bulat-bulat. Senang saya cakap, the best, ini kita tak buat konsultasi sekarang so konsultasi tak sekarang. Dalam tu ada tulis berapa reading dia lah. So kena ikut dalam tu. Kalau selepas makan bawah 6.5 dia tulis. Tolong check balik. Sebelum kurang daripada 4.3, kurang daripada 5.3. Jadi dia ada tulis dekat dalam buku merah tu ada. So dan yang pentingnya bukannya normal reading masa check up saja. Yang penting ialah normal reading sentiasa. Selalu saya bagi tahu ibu yang bila datang appointment UTM, bila datang appointment, dia tunjuk gula dia, check DST, cantik aja, normal je. Tapi bila scan anak besar, air ketuban banyak. Ini terutamanya kalau dia check gula dia, DST yang buat kat klinik tu setiap 2 minggu baru check. So ini tak cik. You kena jaga makan every day sampai bersalin. Sebab kesannya ialah pada kandungan kita boleh tengok lah. Kalau tak ada, alhamdulillah lah. Kalau ada, sebab waktu mengandung kecil manis ni memang susah sikit nak kawal. Sebab kalau you tengok value yang kita guna untuk mengandung tak sama dengan orang yang tak mengandung. Jadi dia lebih rapat, dia very narrow. Dia susah nak capai berbanding dengan orang yang tak mengandung punya lah. Sebab apa? Sebab kita memang nak, kita bagi narrow window tu sebab kita nak kesan yang baik pada baby.
Kalau tak mengandung kesan pada wanita ataupun orang tu sahajalah. So cek buku merah. Uh, Tanya doktor, jangan malu tanya doktor. Uh, Kita ada seorang juga suntak ampan sekali lagi. Ini memang kau boleh bagi apa? Boleh maybe dia kerja kesanan juga kot. tak dia memang kerja Bagi kat klinik. Apa dekat mana klinik mana tadi? Dekat Sabah ke Sarawak I baca tadi. mm, Kita nak kena ni. Klinik Nangga Tanda Karawit Sarawak. Bagus bagus. So okay. Suntak Ampan dia share sekali, dia kata I ada experience patient yang GDM, maksudnya patient tu dia ada diabetes semasa mengandung. Dia apa? Dia Kencing dia manis. datang dia kencing manis masa mengandung. Lepas tu kiranya dia datang-datang tu anak tu dah meninggal terus. Kira lahir tak menangis. Mm, Orang panggil born asleep. Zaman sekarang orang panggil born asleep. mm, Apa dia kata, because dia punya bersalin kat sebelum datang hospital by orang-orang yang tak ada pengalaman, bukan tak ada mm, pengalaman, tak ada apa orang panggil, tak ada training. Kiranya mm, orang-orang apa bidan-bidan kampung ke ataupun orang yang dalam ni lah, dalam komuniti dia sendiri yang tak ada training medical lah, dia yang mm, conduct delivery tu. Patient tu mm. asal-asalnya memang dah plan for admission tapi dia tak admit. So kes-kes macam ni sebenarnya pun memang kita jumpa juga sebab dia takut dengan dengan hospital gamaknya. Um, tapi kalau Sabah Sarawak mungkin kesan dia memang keadaan dia berbeza sikit lah. Sebab Hmm. bila kita baca report kematian ibu daripada Sabah Sarawak ni, dia ada isu satu ialah status bukan warga negara. Dia bukan betul-betul illegal citizen. Dia sebenarnya adalah warga negara yang tak berdaftar. Jadi biasanya pihak immigration dia tak kacau orang-orang macam ni. Tapi Tapi stateless kan? stateless, stateless person. So isunya bila dia tak ada dokumen, dia tak datang hospital lah, dia tak nak pergi hospital lah sebab dia akan melibatkan kos yang tinggi kan kalau dia kena masuk ward. Tu Hmm. satu. Nombor dua, jarak yang jauh daripada satu tempat ke tempat. Jadi mereka masih ada lagi bidan kampung. Memang ada. Jadi bila jumpa bidan kampung, walaupun ada yang dah di-train, masih ada juga lah komplikasi macam ni. So sedih. Tapi I think dah banyak usaha juga Sabah Sarawak lakukan untuk mengurangkan kes-kes seperti ni. Sebenarnya I Hmm. rasa Sabah, Sarawak, Pahang, negeri-negeri yang dia Ya, punya faham logistik also. not easy. Yes. Logistik dia daripada satu tempat. Kelantan pun ada. Yes, Kelantan pun Pun sama. ada. You nak Yes. pergi daripada rumah you nak sampai ke hospital, at least yang 6 jam pun ada, 8 jam pun Hmm. ada. So by the time nak datang tu, yelah Hmm. kita faham it is not easy for them lah. And then, macam doktor cakap juga lah, kadang-kadang bukan cost untuk nak masuk hospital tu sendiri, nak pergi hospital tu sendiri is Hmm. also costly already. Betul. Nak kena sewa pula kereta ke lori ya untuk nak Betul bawa betul. pergi hospital. So kita yang ada dekat tempat yang ada kemudahan ni kena bersyukur lah. Dan kita kena gunakan kemudahan yang ada untuk faedah kita lah. Faedah kita bersama. Tak ramai yang share. Ada orang yang sama dia tanya soalan. Sebab dia yang paling semangat untuk share. uh, Puan Noh what Hamidah dia kata baik. Puan Noh Hamidah kata baik, nanti saya tengok Puping Passion di ward. Thanks a lot Puan. Puan Hamidah ada nak share apa-apa dengan kami tak? Memandangkan Puan kata maksudnya nanti dia saya ni pun tengok Puping kerja di ward. jugalah ni. Maknanya wanita. Semua staff. So kita tak ada real person lah kat sini yang nak share. Mungkin ada kes-kes yang lain yang nak share anak di keluarga ke, ada kes-kes yang tak berapa tak seronok ke ataupun sedih ke nak share kan. Nak Okay, cerita ahli keluarga saya sebenarnya uh, myself pun ada very within my family member. Dia sangat sihat. Muda masa dia pregnant tu baru umur 28 tahun. Kira muda lah, anak nombor 2. Ya anak nombor 2. Kandungan sebelum tu no issues, memang tak ada isu langsung. Cuma lepas dia bersalin tu dia tak boleh kencing sebab dia ada clot. Lepas tu dia orang evacuate later lah, never mind. Tu cerita tak kena-mengena. So anyway, this time around dia bersalin. Sebelum dia bersalin tu dia very ni tau, pergi appointment, ke apa sebab dia ambil FPP, full paying patient. So dia pergi appointment tu kerap lah jumpa pakar direct. Lepas tu suddenly she goes to the gym and everything tau. It's very healthy person. Lepas tu bila dia 36 minggu kan ada follow up kan. Dia pergi, lepas tu doktor cakap, BP awak ni tinggi ni, 160 90 ni. Tengok kaya kencing, urine protein pun naik. Masuk ward terus. Dia pun betul-betul masuk ward.
So 36 ke 38, 38 ke 38. Lepas tu dia masuk ward. Selama ni BP memang okey. Dia masuk ward, dia orang pun induce. Lepas induce semua bersalin nenek-nenek, dia pun tidur. Okay. Lepas tu dia bangun tidur. Lepas dia bangun tidur tu, dia cakap lah kat husband dia, apa yang bagi baby pakai baju yang dirty? Lepas tu husband dia confused. Baju yang dirty? Kenapa? Ni ada dot-dot color brown. Dia kata, ni ada dot-dot color coklat. Ni apa hal baju dirty bagi kat baby? Lepas tu husband dia, tak apalah, you rehatlah dulu. Dia pun ambil baby dia pergi dekat nurse, dia bagi tahu. Wife saya cakap macam ni. Lepas tu dia tidur. Jadi dia bangun tidur, dia pakai spek. Dia memang specky macam I lah. Dia pakai spek. Lepas tu dia heran. Lepas tu dia buka spek balik. Lepas tu dia pakai spek. Dia blur terus mata dia tak nampak. Ah. Dua-dua mata dia tak nampak terus. Hmm. MBP dia masa tu lepas bersalin masih lagi maintain agak tinggi. So bila check dekat bahagian mata, bahagian oftal, dia ada retinal detachment di mana dia punya retina kawasan belakang mata dia tu tercabut Bot. terus. Tapi masalah dia sebab dia lepas bersalin punya case, dia orang kata we cannot do anything, kita wait and see. Tapi Alhamdulillah after sebulan setengah jugalah dia punya penglihatan tu back to normal. Nasib baik back to normal. Tapi nak ceritanya lah, it can be very scary actually, the complications of all these things tau. Saya tak nak takutkan pesakit sebenarnya. So Ya, tapi ada penyakit yang kita boleh kurangkan risiko. Tapi ada penyakit yang hanya timbul waktu mengandung yang walaupun ibu tak ada risiko. Macam preeclampsia ni. Ya, preeclampsia. family pun very well tau. Family tak pernah ada penyakit tu. Preeclampsia ni boleh berlaku pada mana-mana wanita, tapi lebih tinggi risiko dia ada grup lah yang risk. Sebab tu kita ada kriteria pesakit-pesakit yang berisiko tinggi yang kita akan start ubat pencegahan. Ubat preeclampsia sampai sekarang kita tak tahu kenapa. Dia punya punca yang sebenar kita tak betul-betul faham lagi. Satu dunia. Bila saya cakap macam tu, dia kata kenapa Malaysia ni tak maju ke? Tak. The whole world still don't understand preeclampsia very well. Sebab tu kita ambil langkah pencegahan semua peringkat daripada awal mengandung, waktu mengandung, dan kita ajar pesakit pula kalau ada tanda-tanda ni, sakit kepala, mata kabur, muntah, kena terus pergi kecemasan sebab kesan macam tadilah, komplikasi dia teruk lah, boleh sawan, boleh pendarahan otak, pendarahan mata, so dia boleh berlaku. So yang hari ni kita buat ni lebih kepada ibu yang tahu dia ada penyakit dan dia nak kurangkan risiko supaya dia tak dapat risiko yang lebih teruk waktu mengandung. Ada cara. Kita nak, dan bila sebut perancang keluarga ni selalu orang ingat ubat tak sebenarnya. Yang ubat ni memang untuk special untuk orang yang ada penyakit lah. Tapi kalau ibu yang tak ada penyakit nak merancang keluarga, nak menggunakan kaedah yang alami lah katanya, yang paling alami ialah breastfeeding lah. That's the best alami yang kita ada lah. Yang natural. So about 90% kalau menyusu secara penuh 6 bulan pertama, tak datang period, dia tak boleh mengandung. Sepatutnya lah. Itu ialah paling terbaik lah kaedah kalau lepas bersalin nak merancang keluarga. Yang lain ialah yang alami ialah you tengok waktu subuh. Waktu subuh ni dia tak sebagus yang menyusu tadi, dia tak sampai 90% lah, sebab dia kena rancang betul-betul. Tapi of course orang yang dah biasa guna kaedah ni, dia berjaya, dia akan guna kaedah yang sama. Ni untuk orang yang tak ada penyakit lah, yang sihat jadi dia boleh ambil kaedah yang tanpa ubatan. Bukan kata doktor mesti nak suruh ambil ubat, tak. Okay. Jadi kalau kita tengok both platform dah tak nampak ada yang nak bertanya ataupun nak ni. So this is my share screen for attendance kita hari ni. Nanti boleh isilah, saya akan buka dia punya ni for the next lagi berapa 3 minit sampai 9:55. Lepas tu this link akan tutup pukul 11:30 ke 12 malam lah. Terima kasih kepada yang hadir. Saya tengok strong lah, at least 50 orang yang dengar tak keluar. Daripada 50 orang ni saya harap ada jugalah yang macam of course dia akan sangat ni bermanfaat. Cumanya disampaikan kepada yang tak ni lah. Especially if you know somebody yang memerlukan. Macam Dr. Afidah cakap tadi lah, dia punya klinik ni dia tengah push untuk nak buat
screening, counselling untuk orang-orang yang dah sedia ada masalah ni. Hmm. Dan sebagai wanita yang nak mengandung tu sendiri, tolong jangan malu segan. Bila you nak mengandung tu, sebut kat doktor you. Jangan diam. Tiba-tiba dah Hmm. mengandung. Alamak, tiba-tiba doktor saya dah mengandung. No. You beritahu Hmm. doktor, saya ada niat nak mengandung. Apa saya perlu lakukan? Macam tu. Bukan you diam belakang doktor you mengandung lepas sebab you malu punya pasal nak bagi tahu kat dia. Okay, boleh. Boleh macam tu. Okay. Apa nama? Thank you so much hadir malam ni. And okay, ada lagi 5 minit. 2 minit, 2 minit. Okay, last word lah. So, macam saya cakap ni, setiap kematian ibu dalam negara, even di luar negara memang akan dikaji. Dan dikaji di peringkat kebangsaan. Malu sebab kena judge. Jadi kita jangan jadikan pengalaman-pengalaman orang lain ini yang dah tak ada di dunia ini tidak diambil iktibar lah. So kita ambil jadi iktibar untuk orang yang masih hidup. So setiap orang, tak kira lah doktor, pesakit, masyarakat, semua adalah bertanggungjawab atas ibu-ibu ini. Sebab tidak ada ibu yang perlu meninggal akibat daripada komplikasi mengandung. Tidak ada. Zero. Dia boleh meninggal sebab faktor lain tapi tidak akibat komplikasi mengandung. Ini yang kami guna pakai bertahun-tahun dalam penjagaan kehamilan wanita-wanita di dunia ini. Bukan Malaysia je. Satu dunia ini yang kita nak capai. Okay, thank you so much. Okay. Okay, kita akhiri kita punya mana pula pergi saya punya ni. Kita akhiri kita punya session hari ni. Thank you for attending. Thank you so much.